Kamera, Haiden. Okey, cikgu akan teruskan. Ya, cikgu akan teruskan. Jadi cikgu harap masing-masing fokus. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, yang cepat masing-masing buka kamera. Okey, cikgu dah nak mulakan kelas kita pada malam ini. Okey. Okey, cikgu akan mula share skrin. Cikgu akan mula share skrin. Okey. Nampak ke skrin cikgu? Nampak. Okey. Okey, bagus. Cikgu nak masing-masing respon tau. Okey, kelas kita pada malam ini akan bermula akan habis pada pukul 10.30. Kalau macam kamu nak extend masa lagi, bagi tahu cikgu. Macam cikgu, saya kurang faham, bagi tahu cikgu. Okey, yang pertama adalah kita pergi kepada ungkapan algebra. Kita pergi kepada ungkapan algebra. Ya, ada pelajar baru masuk. Okey, yang pertama kita pergi kepada ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Okey. Terangkan dulu ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Ungkapan algebra dekat sini. Apa maksud ungkapan algebra? Ungkapan algebra, Nafis dah masuk ke? Okey, ungkapan algebra dekat sini, apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan algebra? Algebra tu sendiri, apa maksud algebra? Cikgu nak soal kamu. Huruf. Ya, algebra adalah tentang huruf. Algebra adalah tentang huruf. Okey, jadi dekat sini, ungkapan algebra adalah satu ungkapan yang mempunyai huruf. Contoh, 3A tambah 2A. Ini dikira sebagai ungkapan algebra. Yang pertama sekali, cikgu nak masing-masing tengok dekat depan. Kita ada tambah dan tolak algebra. Untuk tambah dan tolak algebra, sebelum cikgu ajar tambah dan tolak, masing-masing tengah dengar ke? Tengok. Okey. Okey. Okey, penambahan untuk algebra dan penolakan untuk algebra. Penolakan untuk algebra. Penambahan dan penolakan. Cikgu bagi nota. Cikgu pernah bagi nota ni. Cikgu bagi nota lagi sekali. Penambahan dan penolakan algebra adalah hanya berlaku pada sebutan serupa. Sebutan yang serupa. Maksudnya bila dia tambah dan tolak hanya berlaku pada sebutan yang serupa. Apa maksud sebutan yang serupa? Sebutan yang serupa maksudnya huruf yang sama. Huruf yang sama. Contoh, contoh 2A, cikgu buat warna hijau ni 2A tambah 3A. 2A tambah 3A boleh ditambahkan sebab dia dalam huruf yang sama. Dekat sini huruf A, dekat sini pun huruf A. Jadi kamu ambil nombor 2 dan 3 ditambahkan. 2 tambah 3 dapat 5A. Kalau penolakan pun sama. Penolakan pun sama. Cikgu buat 2A. Sekejap Cikgu buat dekat atas. 2A tolak 3A. 2A tolak 3A kita akan dapat negatif 1A. Tengok dekat sini huruf dia sama. Huruf dia sama. Okey, jelas ke tentang penambahan dan penolakan? Jelas. Okey, bagus. Kita akan pergi kepada penambahan dan penolakan sahaja pada malam ini. Cara nak tambah dan cara nak tolak. Okey, mula-mula sekali cikgu terangkan bila dia boleh tambah dan bila dia boleh tolak. Dia boleh tambah
Dan dia boleh tolak bila? Bila huruf dia sama. Bila huruf dia adalah huruf yang sama. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Jelas. Okey. Jadi, huruf yang sama, apa yang dimaksudkan dengan huruf yang sama? A dengan A. Kalaulah cikgu bagi satu contoh, 2A tambah 3B, tambahkan. Dia akan dapat 2A tambah 3B juga. Dia tak boleh diselesaikan. Sebab apa? Sebab huruf dia berbeza. Huruf dia berbeza, maksudnya jawapan dia akan tetap sama. 2A tambah 3B. Okey, jadi masing-masing sediakan kalkulator. Sediakan kalkulator. Bukan apa. Cikgu takut integer kita masih kurang okey. Integer kita masih perlukan latihan. Integer tu apa? Nombor yang nak ditambahkan. Okey. Sebelum cikgu terangkan, kita akan menjawab soalan ni. Sebelum kita jawab soalan tentang ungkapan algebra ni, kita akan pergi kepada apa? Kita akan pergi kepada cara mengenal pasti simbol dia. Mengenal pasti simbol. Mengenal pasti simbol. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mengenal pasti simbol? Simbol dalam setiap huruf ada dua je, sama ada dia tambah ataupun dia tolak. Jadi, masing-masing tengok kat sini. Setiap simbol mesti wajib di belakang nombor. Di belakang nombor. Okey, ni nota dia. Nota dia. Salin dulu. Okey, tengok kat sini. Jadi, negatif 5 tambah 3 tolak 1 tambah 5 tolak 10 tambah 2. Okey. Kita fokus kepada nombor 5. Nombor 5. Nombor 5, simbol dia tambah ke tolak? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Nombor 5 dia tambah ke tolak? Tolak. Okey, baca balik ayat dia. Setiap simbol berada dekat mana? Berada di belakang nombor. Kalau 5 ni, belakang dia tambah ke tolak? Tambah. Belakang dia adalah tolak. Jadi 5 ni cara kita baca adalah tolak 5. Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, masing-masing tengok dekat sini. 3, kita fokus kepada nombor 3. Nombor 3, apakah simbol dia? Simbol dia tambah ke tolak? Tambah. Ya, kita tengok yang di belakang. Jadi 3 ni dibaca dalam keadaan tambah 3. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, kita tengok kepada nombor 1. 1 ni tolak ke tambah? Tolak. Ya, dia dalam keadaan tolak 1. Penting benda ni. Penting benda ni. Okey, 5. 5 ni tambah ke tolak? Tambah. Ya, 5 ni adalah dalam keadaan tambah. Tengok yang di belakang. Simbol yang di belakang nombor. Kalau 10, belakang dia apa? Tolak ke tambah? Tolak. Ya, tolak. Jadi 10 ni adalah negatif 10. Dan akhir sekali 2. Tambah 2. Kenapa cikgu berhentikan 2 dekat sini? Sepatutnya kalau cikgu berhentikan 2, kalaulah simbol dia di hadapan, patutnya ada lagi satu simbol dekat sini. Tapi cikgu tak letak pun simbol dia. Maksudnya 2 ni adalah dalam keadaan tambah. Okey, sampai situ semua jelas ke? Cikgu nak dengar sikit. Jelas. Jelas. Okey. Jelas. Okey. Jadi, masing-masing tengok sini. Cikgu terangkan balik apa yang cikgu ajar. Cikgu terangkan balik apa yang cikgu ajar. Malam ni, cikgu akan ajar cara menyelesaikan ungkapan algebra. Sebelum cikgu pergi kepada lebih jauh. Cikgu pergi kepada penambahan dan penolakan algebra. Penambahan dan penolakan algebra. Okey, bila nak tambah, bila nak tolak algebra ni? Algebra ni adalah apa-apa
yang ada huruf. Macam ni. Macam ni 3A tambah 2A. Dia dikira sebagai sebutan algebra. Sebab apa? Sebab dia ada huruf. Jadi bila dia boleh tambah? Bila dia mempunyai sebutan yang serupa. Apa maksud sebutan yang serupa? Huruf yang sama. Kemudian kita nak mengenal pasti simbol. Setiap simbol bagi setiap nombor berada di belakang dia. Contoh, 5 ni, simbol dia adalah tolak. Jadi kita baca tolak 5. 3 ni, simbol dia di belakang dia. Jadi kita baca dia tambah 3. Boleh faham ke semua yang dekat depan ni? Boleh. Okey. Yang lain? Boleh. Okey. Okey. Masing-masing tengok. Kita nak selesaikan soalan dekat depan. Cikgu akan pergi kepada nombor 1 dulu. Cikgu akan pergi kepada nombor 1 dulu. Okey. Tengok kepada nombor 1. Soalan nombor 1. Yang ni kamu kena salin. Yang tadi pun kamu kena salin. Okey, cikgu nak kamu screenshot kalau kamu tak sempat salin. Okey, screenshot dulu. Ataupun ambil gambar. Cikgu bagi masa. Okey dah? Kejap. Okey. Okey, dah ke? Dah. Yang lain, nak dengar suara sikit, dah ke? Dah. Okey. Sekejap cikgu nak tengok siapa ada. Oh, ramai juga ada. Ada 10 orang. Anik ada ke? Ada. Oh, cikgu tak dengar suara. Okey, tak apa. Okey. Jadi, kita pergi kepada cara menyelesaikan. Cikgu bagi yang paling mudah. Cikgu bagi yang paling mudah. Yang pertama dulu, sebelum kita nak selesaikan, kita tengok sebutan yang serupa. Sebutan yang serupa. Apa maksud sebutan yang serupa? Apa maksud sebutan yang serupa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Nombor dia sama. Bukan nombor, huruf. Huruf dia sama. Jadi sekarang kita tengok kepada soalan ni. Huruf dia sama ke tak? Sama. Jadi kita boleh tambah dengan tolak. Okey, yang pertama dekat sini cikgu nak kamu pakai kalkulator sebab cikgu integer ni dia perlukan latihan. Yang pertama adalah bila huruf dia sama, dia boleh tambah dan dia boleh ditolakkan. Dia boleh tambah dan dia boleh ditolakkan. Sekarang apa yang tambah, apa yang tolak? 3 ni positif ke negatif? 3 ni tambah ke tolak simbol dia? Tolak. Ya, tolak 3. 6 ni tambah ke tolak? Tambah 6. Jadi sekarang cuba tekan kalkulator. Tolak 3 tambah 6 dapat berapa? 3. 3. Jawapan dia dekat sini adalah 3. Jangan tinggal dia punya huruf 3P. Boleh faham? Boleh. Okey. Siapa ada soalan? Tanya je cikgu. Okey, tak ada soalan. Cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Ingat, mula-mula tengok sebutan yang serupa. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 3. Kita tengok kepada soalan nombor 3. Okey, fokus tau. Fokus. Sebab apa? Sebab malam ni cikgu nak pergi kepada susah. Apa maksud susah? Ni kita nak selesaikan yang dekat bawah ni. Kita nak selesaikan soalan dekat bawah ni. Tapi sebelum nak selesaikan soalan dekat bawah, cikgu nak ajar yang asas dulu. Jadi kamu kena fokus. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3. 7X tolak X. Sekarang sebutan ni serupa ke tak?
Serupa. Sebab apa dia serupa? Huruf dia sama. Sebab huruf dia Ya, sama. sebab huruf dia sama. Jadi 7 tolak X. X dekat sini, bila ada satu sahaja huruf, huruf, sebenarnya dia ada satu dekat depan. Dia sama konsep. A tambah A. A tambah A dapat berapa? Siapa tahu A tambah A dapat berapa? 2A. 2A. Kenapa dapat 2? Sebab sebenarnya depan dia depan satu. A ada satu. Ada Ya, satu. betul. Sama juga dengan X. Depan dia ada satu. Jadi, selepas kita tahu dia boleh ditambah dan ditolakkan, kita tambah dan tolak. 7 tolak 1. 7 ni, 7 tolak dengan 1 dapat berapa? 6X. Ya, inilah jawapan dia. 6X. Okey. Bagus. Bagus. Okey, jadi cikgu nak masing-masing menggunakan contoh yang cikgu buat dekat depan. Menggunakan contoh yang cikgu buat dekat depan. Cuba buat soalan 5 dengan soalan 4. Cuba buat soalan 5, soalan 4 dengan soalan 6 lah. Cikgu tambah lagi satu. 4, 5 dan 6. Okay, cikgu bagi 3 minit je tau. Soalan ni senang je. Okey, dah siap send jawapan dekat WhatsApp. Dah siap send jawapan kat WhatsApp. Cikgu guna air. Okey, lagi 1 minit. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Ya, betul. Afikah Maisarah. Betul, bagus. Istina. Nombor 4. Okey. Okey, bagus. Okey, ni. Okey, bagus. Okey, masing-masing boleh tengok dekat sini cara cikgu selesaikan. Bagi yang tak dapat, bagi yang ada masalah cara menyelesaikan, kita tengok di hadapan. Kita tengok di hadapan. Okey, apa yang kita nak tengok sekarang? Cara menyelesaikan soalan nombor 4. Cara menyelesaikan soalan nombor 4. 7P tolak 10P. 7P tolak dengan 10P. Sekarang dekat sini sebutan dia adalah sebutan serupa.
Kenapa dia sebutan serupa? Sebab huruf dia sama. Apa huruf dia? Huruf P. Jadi kita tulis huruf P. Lepas tu, bila sebutan dia serupa, dia boleh ditambah dan ditolakkan. 7 ni, dia simbol dia tambah ke tolak 7 tu? Tambah. Tambah. Jadi, kita tulis tambah 7. 10, simbol dia tambah ke tolak? Tolak. Ya, tolak 10. Jadi, untuk yang confused, cuba tekan kalkulator. Tambah 7, tolak 10, dapat berapa? -3. -3. Jadi, jawapan nombor 4 adalah -3. -3P. Itu jawapan nombor 4. Itu adalah jawapan nombor 4. Okey. Cikgu pergi pula kepada soalan nombor 5. Cikgu pergi pula kepada soalan nombor 5. Tengok ni soalan nombor 5. Okey. Yang pertama sekali kita tengok dia sebutan serupa ataupun sebutan tak serupa. Sekarang sebutan serupa sebab apa? Sebab huruf dia sama. Ini V, ini V. Kita tulis V. Sekarang kita selesaikan nombor dia. 10 ni simbol dia tambah ke tolak? Tolak. Tolak. Tolak 10. 6 ni simbol dia tambah ke tolak? Tambah. Tambah. Sekarang cuba masing-masing tekan kalkulator. Tolak 10 tambah 6 dapat berapa? -4. Jadi jawapannya -4V. Tu cara dia. Ini adalah cara dia. Okey, akhir sekali nombor 6. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 6. -9R dengan 10R. Jadi, simbol dia sama. R dengan R. Jadi, R. Kita tulis R dengan R. Sebutan serupa. Jadi, dia boleh ditambahkan. -9 tambah 10. Jadi, tekan kalkulator dapat berapa? -9 tambah 10 dapat berapa? 1. Jadi, 1R lah jawapan dia. Ini kita panggil dia integer. Integer. Kalau kita lemah, cikgu pun sendiri lemah, cikgu guna kalkulator. Sebab kadang-kadang kita tercuai. Jadi, yang kalkulator tak boleh nak tolong apa? Meletakkan ataupun menentukan simbol bagi nombor. Simbol setiap nombor adalah ada 2 je. Tambah dengan tolak. Kalau 7 ni tambah. Kalau 10 ni tolak. Ingat, setiap simbol berada di belakang nombor. Kita tengok nombor di depan. Maksudnya simbol dia di belakang dia. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Jelas. Okey, bagus. Siapa rasa yang ada soalan kat sini? Ada soalan tak kat sini? Tak ada. Tak ada, Okey, kalau ada soalan boleh je terus bagi tahu cikgu. Cikgu akan selesaikanlah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Jap, cikgu nak cari soalan susah sikit. Okey, kejap. Radikal ni dia rasa okey tak? Polinomial belum level lagi. Kejap, naming, factoring, special grade, solving proportion, exponent. Okay, kejap, writing operation. Okay, tak apalah, kita lagi. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita tengok kepada nombor 2. Kita tengok kepada nombor 2. Okey, yang pertama, cikgu nak kamu semua dengar cakap cikgu. Yang pertama, step yang pertama, bila kita nampak soalan ni, kita cari sebutan serupa. Kita cari dulu sebutan serupa. Okey, apa maksud sebutan serupa? Cari dia punya kawan. Cari dia punya huruf yang sama. Huruf yang sama.
Maksudnya dia dalam keadaan kawan. Cikgu letak dia kawan. Okey, contoh dekat sini. B dengan negatif 2B. 3 negatif 3 dengan tambah 6. Itu adalah sebutan serupa dia. Tengok cara cikgu selesaikan. Yang warna biru dengan yang warna biru. Yang warna hijau dengan yang warna hijau. Yang kedua, kamu susun. Susun dia. Yang warna biru duduk dengan yang warna biru. B. Kamu letak B dekat sini. Dua ni bila kamu nak alihkan dua ni, kamu jangan tinggal dia punya simbol. Simbol dia adalah tolak. Jadi kamu kena letak tolak 2B. Lepas tu 3. 3 dekat sini. 3 ni bukan 3 sahaja. Dia tolak 3. Jadi maksudnya bila cikgu nak letak dia, nak susunkan dia, cikgu tak boleh abai dia punya simbol. Tolak 3. Sama juga dengan 6. Simbol di belakang dia. Tambah 6. Ini adalah step nombor 2. Tambah Step. 6. Ya, tambah 6. Step yang pertama, cikgu tentukan sebutan yang serupa. Step yang kedua, cikgu susun. Step yang ketiga, baru cikgu selesaikan. Selesaikan. Apa maksud selesaikan? B dekat sini sebenarnya adalah 1B. Ambil dia punya B dengan B. Dia boleh diselesaikan. Sebab sebutan yang serupa hanya boleh diselesaikan dengan nombor yang sama. Huruf yang sama. Jadi, kita ada B dekat sini. Kita ada B dekat sini. Jadi kita ambil 1 tolak 2. Tekan kalkulator 1 tolak 2. Dapat berapa? 1. Ya ke 1? 1 tolak 2 dapat berapa? Tekan kalkulator. Negatif 1. Negatif 1. Tapi jangan tinggal dia punya B. Negatif 1B. Sebab tu cikgu suruh tekan kalkulator. Ambil nombor 1. Ambil nombor 2. Tapi kalau kamu nak ambil nombor 2, jangan tinggal dia punya simbol. Jadi cara nak tekan kalkulator, tekan nombor 1 dulu, tekan tolak 2. Jadi kamu akan dapat negatif 1. Sampai situ jelas ke? Jelas. Yang lain nak dengar suara sikit, jelas ke? Jelas. Jelas. Bagus. Okey. Bagus. Kita tengok warna hijau pula. 3. Simbol dia apa? Belakang dia negatif. Jadi cara tekan kalkulator negatif 6. Belakang dia positif. Tekan. Negatif 3 tambah dengan 6. Dapat berapa bila kita tekan kalkulator? Kosong. Mana ada kosong? 3. Ya. Tekan macam ni. Tolak 3 tambah 6. Dia akan dapat 3. Kalau dia tulis 3 sahaja, sebenarnya dia ada tambah dekat sini. Kamu tak boleh tulis 3 je. Salah. Kamu kena bawa sekali dia punya simbol. Tambah 3. Ini jawapan dia. Jelas ke? Boleh faham ke? Ada soalan nak tanya? Boleh. Okey. Menggunakan contoh yang cikgu tunjuk di hadapan. Menggunakan contoh yang cikgu tunjuk di hadapan. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan ini. Okey, selesaikan soalan 15 merujuk kepada contoh yang cikgu tunjuk kat depan. Cuba buat. Okey, dah siap send jalan kerja kat cikgu Mana cikgu? Ni nombor 15, buat nombor 15. Rujuk contoh nombor 2.
Okey, siapa yang ada soalan terus tanya je tau. Jangan risau, cikgu tak marah pun. Okey, dah ada Nasan, bagus. Okey, tak apa, tak apa. Nanti cikgu ulang lagi sekali. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Okey, dah ada Nasan, bagus. Okey. Susah tak soalan nombor 15? Cikgu nak dengar suara sikit. Susah tak? Tak. 10x tambah 3. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan ajar kamu cara nak selesaikan. Bagus, dah ada yang dah buat. Okey. Tengah tengok tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Tengah tengok. Okey. Mula-mula kita cari dia punya sebutan. Apa maksud sebutan? Kita cari huruf yang sama. Huruf yang sama. Maksudnya dekat sini dia ada 2 tau. Satu huruf ada X. Satu tiada X. Yang ada X 10x. Yang ada X 38x. Itu adalah nombor yang ada X. Jadi kita kategorikan dia sebagai sebutan yang sama. Yang kedua, yang tiada X. Yang tiada X maksudnya nombor sahaja. Nombor sahaja. Bila kita nak cakap dia nombor sahaja, dekat sini ada nombor 36 dengan nombor 47. Sampai situ jelas ke? Jelas. Okey, kena jelas betul-betul. Okey. Ini adalah cikgu tentukan dia punya sebutan sahaja. Cikgu tentukan dia punya sebutan sahaja. Sebab tu cikgu petakkan yang warna biru ada X, yang warna hijau tiada X. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Jadi, lepas cikgu tentukan dia punya sebutan, cikgu buat apa? Cikgu susun. Susun. Bagi yang sebutan sama duduk sebelah-sebelah. Jadi, 10x dengan 38 mesti duduk sebelah-sebelah. 10x. 38. Bila cikgu nak alih 38 ni duduk sebelah nombor 10, cikgu tak boleh tinggal dia punya simbol. Simbol dia tolak 38. Maksudnya dekat sini tolak 38x. Okey, untuk X jelas ke? Jelas. Baik. Sekarang cikgu alihkan pula nombor 36 tu. Duduk dekat sebelah 38. Nombor 36 dia tambah. Jadi cikgu kena bawa tambah 36.
Sama juga dengan nombor 47. Bila cikgu nak duduk alih nombor 47, duduk dekat sebelah nombor 36, dia akan jadi tolak 47. Ini cara kita susun. Okey, cikgu nak ingatkan kat kamu. Bila kamu dah sekolah menengah, contoh 2 tambah 3 sama dengan 5. Masa sekolah rendah kita buat macam ni tau. Kita buat persamaan ni buat kat tepi. Tapi masa sekolah menengah, kamu kena buat ke bawah. Macam cikgu buat sekarang. Kamu jangan buat ke tepi. Salah siapa buat ke tepi. Kamu kena buat dia ke bawah. Boleh faham? Jelas ke? Jelas. Okey, ada soalan tak nak tanya macam mana cara nak menyusun ni? Tak ada? Tak ada. Okey. Okey, lepas tu step yang terakhir cikgu selesaikan. Mula-mula cikgu selesaikan yang ada X. Iaitu bila cikgu nak selesaikan yang ada X, cikgu kena tengok apa nombor dia. 10. Tulis 10 dalam kalkulator. 38 ni tambah ke tolak? Tolak. Tolak 38. Tekan dalam kalkulator 10 tolak 38 dapat berapa? Negatif 28. Negatif 28. X jangan lupa salin. Selesai yang X. Sekarang warna hijau ni nombor. Tulis sahaja dalam kalkulator. Tambah 36 tolak 47 dapat berapa? Dapat berapa? Tambah 36 tolak 47 dapat berapa? Dapat negatif 11. Negatif 11. Inilah jawapan dia. Okey, cikgu nak masing-masing salin. Salin sekali dengan yang cikgu tulis. Okey, yang ni tak payah salin. Yang ni tak payah salin. Okey. Sepanjang kamu salin, cikgu bagi masa 1 minit je tau. Cikgu nak ajar cara menyelesaikan ni. Jadinya, cikgu akan pergi kepada salah satu. Cikgu akan pergi kepada jawapan. Jadinya yang ada X, kamu tak boleh gabung dengan yang tiada X. Jangan gabungkan. Yang ada X, dia dunia dia. Yang tak ada X, dia dunia dia. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Salin dulu. Cikgu bagi masa 1 minit. Cuba untuk salin. Okey, sepanjang salin kalau siapa-siapa ada soalan bagi tahu cikgu. Jangan malu-malu. Bagi tahu cikgu jangan malu-malu. Ya. Saya nak tanya. Ya. Tadi saya tersilap yang mana? Fika Maisarah Fika Maisarah. WhatsApp cikgu jap. Bagi tahu cikgu ni saya. Okey, sekejap Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Menggunakan contoh yang cikgu tunjuk tadi. Cikgu ulang lagi sekali. Menggunakan contoh yang cikgu tunjuk tadi. Menggunakan contoh yang cikgu tunjuk di hadapan. Ini. Cuba selesaikan soalan berikutnya. Ini soalan dia. Cikgu buka besar-besar tu. Tengok daripada awal, mula-mula cikgu tentukan sebutan. Lepas tu cikgu susun. Lepas tu baru cikgu selesaikan. Okey. Oh, Afika. Okey, Afika tersilap cara buat dia, Afika. Apa? Afika kena buat ke bawah macam cikgu buat macam ni. Dia tak boleh ke tepi. Itu je, Afika. Boleh, Afika? Boleh. Sebab bila Afika buat ke tepi, dia dah tak jadi ungkapan. Dia jadi persamaan linear. Nanti cikgu nak ajar persamaan linear.
Okey cikgu, terima kasih. Okey. Siapa-siapa yang confused tanya je cikgu. Tanya je cikgu. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit ya. Okey, buat Cikgu tengah check yang soalan tadi ni. Bagus, Alisha. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. N tambah 9N tolak 10. Ya, betul. Bagus. Okey. Okey, cikgu ajar. Okey, cikgu ajar. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Tengah tengok ke? Ke tengah buat lagi tu? Tengok. Okey. Jadi, okey. Mula tengok. Mula untuk tengok. Sebab cikgu nak selesaikan. Okey. Fahamkan betul-betul cara cikgu buat. Fahamkan cara betul-betul cara cikgu buat. Mula-mula, cikgu tentukan sebutan. Sebutan dekat sini yang ada N. Yang ada N. Cikgu buat warna biru. N dengan N. Sebutan yang kedua, nombor. Dia tentang nombor sahaja. Maksudnya dia tak ada huruf. 10 dengan 3. Daripada sini cikgu susun. Cikgu susun. N. Dia nak susun, jangan tinggal dia punya simbol. Ingat cakap cikgu. Jangan tinggal dia punya simbol. Jadi N, kamu boleh terus tulis N. 9. Kalau kamu nak gerakkan dia, kamu kena bawa sekali dia punya simbol. Tambah 9N. Sama dengan 10. Jangan tinggalkan dia punya simbol. Bawa dia punya simbol. Tolak 10. Sama dengan 3. Tolak 3. Jelas ke semua? Jelas. 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 Okey.
Jadi sekarang ni kita selesaikan. Barulah kita selesaikan. Baru kita selesaikan. N dekat sini. Bila dia tulis huruf N sahaja. Sebenarnya ada nombor 1. 1 N. Jadi kita nak tambahkan N tu. 1 tambah 9. Kita akan dapat 10 N. 10. Habis selesai bahagian N. N dah selesai. Sekarang yang nombor sahaja pula. Tekan sahaja kalkulator, tolak 10, tolak 3, kamu akan dapat tolak 13. Simbol yang menghubungkan antara 10N dengan 13 tu adalah tolak 13. Jadi kamu kena faham. Kamu kena tulis dia punya tolak ni. Kamu kena tulis dia punya tolak. Kalau kamu tak tulis dia punya tolak, salah. Sebab apa? 13 ni simbol dia adalah tolak. Kenapa? Tolak 10, tolak 3. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Okey. Menggunakan contoh yang cikgu bagi tadi, dengan contoh yang cikgu bagi tadi, cikgu nak kamu cuba buat soalan di hadapan. Sekejap. Mana soalan dia? Ni. Okey, cuba buat soalan di hadapan. Merujuk kepada contoh 13. Cuba buat. Contoh atas ni, rujuk contoh atas ni, cuba buat nombor 13. Okey, semua kena hantar Okey, kalau ada soalan, jangan malu-malu tau, tanya cikgu. Kalau malu nak tanya, tanya kat WhatsApp Cikgu reply je. Okey, bagus. Kalau kosong tu tak perlu tulis sebenarnya. Jawapan dia dekat sini 15R sahaja. Jangan tulis kosong kat sebelah. Kalau kamu tulis kosong, maksudnya di darat kosong. Dia jadi kosong. Ya, betul. Bagus. Mana yang lain ni? Cikgu bagi lagi 1 minit lagi. Cikgu bagi lagi 1 minit.
Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing masing-masing boleh tengok dekat soalan. Cikgu nak selesaikan. Okey, tengok dekat soalan cikgu nak selesaikan. Tengok kepada soalan 13. Masing-masing boleh tengok kepada soalan 13. Okey. Dekat soalan 13. Yang mula-mula apa yang kita kena buat adalah kita punya tentukan sebutan. Tentukan dia punya sebutan. Sebutan dia apa? R, yang ada R dengan nombor sahaja. Yang ada R dengan nombor sahaja. Jadi yang ada R dekat sini apa? 12R dengan 3R. Yang nombor sahaja tu apa? 5 dengan 5. Lepas tu cikgu susun. 12R boleh letak sahaja. Tapi kalau 3R kamu nak letak sebelah 12R, jangan lupa bawa turun dia punya simbol. Tambah 3R. Sama dengan 5. Ini tambah 5. Susun tambah 5. Yang 5 yang ini tolak 5. Tolak 5. Barulah kita selesaikan. Yang ini kita susun. Barulah kita selesaikan. 12R tambah 3R. Kita akan dapat 15R. Macam mana dapat? 12 tambah 3 dapatlah 15. Tolak 5 tambah 5. Silap. Tambah 5 tolak 5. Kalau tak tahu, tekan kalkulator. Tambah 5 tolak 5. Kamu akan dapat kosong. Kamu jangan tulis kosong dekat sini. Jangan tulis kosong dekat situ. Jawapan dia salah. Tapi tinggalkan kosong. Ini sahaja yang perlu ditulis. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Jelas. Okay. Yang lain mana? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey. Boleh. Last soalan dalam bentuk macam ni. Lepas ni cikgu nak ajar bentuk kurungan. Cikgu nak ajar bentuk kurungan. Tapi kamu kena faham dulu ni. Ni kita dah buat ke? Yang ni kita dah buat ke? Belum kan? Belum. Belum. Okey, cuba buat soalan 12. Buat. Cuba buat. Kalau tak buat, jujur dengan cikgu. Jangan diam. Jujur dengan cikgu. Okey, dapat buat tak tu? Dapat. Okey, bagus. Bagus.
Okey. Boleh tengok dekat depan. Cara cikgu nak selesaikan. Boleh tengok dekat depan cara cikgu nak selesaikan. Ke perlu masa lagi? Perlu masa lagi ke nak cikgu tunjuk? Tidak. Tunjuk. Okey, cikgu tunjuk Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Mula-mula kita kena buat apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kena samakan dia punya Sebutan tentukan sebutan. sebutan. Kita tentukan dia punya sebutan. Okey, sebutan yang pertama adalah yang ada N. Yang ada N. Yang ada N. Yang huruf sahaja. Yang huruf sahaja. Kamu kena buat satu-satu macam cikgu buat. Okey, kemudian kita susun. Kemudian kita susun. Macam mana nak susun? Yang ada N. Letak kat sini. Yang 5N kena letak dekat sebelah yang N tu. Tapi kamu jangan lupa bawa turun sekali dia punya simbol. Tolak 5N. Sekarang 4. 4 ni tambah. Kena tulis tambah. Akhir sekali 9. Tolak tu. Ya betul. Tolak 9 kena tulis. Barulah kita selesaikan yang ada N dengan N. N dengan N. Ni 1. 1 tolak dengan 5. Tekan kalkulator 1 tolak 5. Kamu akan dapat negatif 4N. Akhir sekali. Nombor. Tekan saja dalam kalkulator tambah 4 tolak 9. Kamu akan dapat negatif 5. Ya, betul. Jadi dekat sini tulis sahaja negatif 5. Inilah jawapan dia. Tak perlu dicampurkan. Sebab apa? Sebabnya jawapan akhir. Yang ada N tak boleh diselesaikan dengan yang tiada N. Itu maksud cikgu. Jelas ke? Nak dengar suara sikit masing-masing? Boleh ke? Jelas. Okey, yang lain macam mana? Boleh. Okey, kalau tak boleh bagi tahu cikgu terus. Bagi tahu cikgu terus. Cikgu akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Cikgu akan pergi kepada soalan yang berikutnya kalau ada kurungan. Jadi cikgu nak kamu tengok betul-betul kalau ada kurungan ni macam mana nak buat. Tapi sebelum cikgu pergi kepada yang ada kurungan, kita kena faham dulu yang tak ada kurungan ni. Ada tak soalan dan soalan nombor 12 ni? Kita dah pergi kepada 5 contoh. Okey, tak ada lah. Kalau ada soalan bagi tahu cikgu ataupun angkat tangan. Okey, boleh cikgu teruskan ke? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, yang lelaki. Mana yang lelaki? Boleh ke? Boleh. 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 Okey. Okey, jadi kita pergi kepada yang ada kurungan. Yang ada kurungan. Masing-masing boleh tengok. Macam mana cikgu selesaikan yang ada kurungan. Tengok kepada soalan nombor 21. Tengok kepada soalan nombor 21. Cikgu selesaikan. Apa maksud kurungan? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa maksud kurungan? Darab. Ya, kurungan adalah darab. Kurungan adalah darab. Jadi, step pertama buka kurungan. Buka kurungan. Okey. Tolak 4 ni dia tak ada dalam kurungan. Kita tulis je tolak 4. Okey. Cara kita nak selesaikan. Kurungan nombor dekat luar. Nombor dekat luar. Darab nombor dekat dalam. Nombor dekat luar dia 7. 7 darab 1. 7 darab 1 dapat berapa? Tekan kalkulator. 7. 7. Bila 7 sahaja dia dalam keadaan tambah ke tolak? Tambah. Iya. Tambah 7. Itu cara dia. Yang kedua. Tambah 7 darab negatif 3M. Tengok kat sini. Cara dia. Cara dia. Tambah 7 darab negatif 3M. Bila cikgu bercakap tentang darab. Bila cikgu bercakap tentang darab. Nombor darab dengan nombor.
Nombor darab dengan nombor. 7 darab negatif 3. Tekan kalkulator. Dapat berapa? Negatif 21. Negatif 21. Ya, negatif 21. Negatif 21. Jangan tinggal dia punya M. Dekat sini kita ada negatif 21 M. Kat situlah cikgu buka kurungan. Ada soalan tak macam mana cikgu buka kurungan tu? Okey, cikgu ulang balik. Mula-mula dekat sini cikgu buka kurungan. Tolak 4 ni dia tak ada dalam kurungan. Jadi cikgu tulis je tolak 4. Yang ada dalam kurungan adalah 7 dalam kurungan 1 tolak 3M. 7 dalam kurungan 1 tolak 3M. Jadinya 7 ni darab dengan 1. 7 darab 1 kalau dalam kalkulator kamu tekan dia 7. Kamu kena letak 7. Kamu kena tentukan 7 tu simbol dia apa. Sebab tu cikgu letak dia tambah 7. Sama juga dengan 7 darab dengan negatif 3. Kita akan dapat negatif 21. Tapi kamu kena ingat, dekat sini ada M. Jadi cikgu tulis negatif 21M. Sebab tu kat sini dapat negatif 21M. Jelas ke? Jelas. Yang lain, jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang kita tentukan sebutan. Tentukan sebutan. Yang tak ada nombor. Dengan yang tak ada nombor. Yang ada nombor. Yang ada huruf. Yang tak ada huruf dengan yang tak ada huruf. Yang ada huruf, dia seorang je. Jadi yang kita kena selesaikan adalah negatif 4 tambah 7. Tekan kalkulator. Tolak 4 tambah 7 dapat berapa? 3. 3. Lepas tu tolak 21 ni ada tak sebutan yang lain ada M? Tak ada. Tak ada. Jawapannya 3 tolak 21M. Ini jawapan dia. Jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Okey, bagus. Okey, nasihat cikgu, cuba untuk buat. Cuba untuk buat. Kalau kamu tengok cara cikgu buat je, kamu tak faham sangat. Kalau kita selalu kalau time cikgu terangkan ni, kalau dalam kelas pun time cikgu buat tu kita faham. Tapi bila kita buat tu kita jadi tak faham. Jadi apa solusi dia? Cuba buat. Dan cikgu akan cek bagi tahu yang mana salah, yang mana betul. Okey. Jadi dengan menggunakan penjelasan dekat 21, cuba buat soalan 22. Okey, cuba buat. Okey, cuba buat lepas tu send dekat cikgu
Dapat buat tak tu? Dapat. Okey. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Cikgu bagi lagi 1 minit. Lepas tu cikgu akan terus tunjuk jalan kiraan yang betul dia. Okey. Ada berapa dalam ni? Okey. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan mula tunjukkan. Boleh ke ni cikgu tunjukkan ni? Ke tengah buat lagi? Hello, ada orang tak? Boleh ke cikgu mula tunjuk kat depan? Boleh. Okey. Tengok ni, cikgu selesaikan Cikgu selesaikan. Yang pertama adalah kamu kena buat. Cuba untuk buat. Okey. Ni tolak 5N. Tolak 5N ni yang pertama adalah kita buka kurungan. Kita buka kurungan. Kurungan ni maksudnya darab. Negatif 5N ni dia tak ada dalam kurungan. Ni tak ada dalam kurungan tau. Jadi kita terus je tulis negatif 5N tu. Sekarang yang ada dalam kurungan dekat sini adalah luar darab dalam. Luar dia 3. 3 darab dengan 6. Maksudnya 3 darab dengan 6. Tu maksud dia. 3 darab 6 dapat berapa? Dapat 18. 18. Maksudnya dekat situ, bila kamu nak tulis dekat sini, kamu jangan tulis 18 sahaja. Tulis sekali simbol tambah dia. Tambah 18. Bagus. Kemudian, bawa anak panah pergi dekat sini. 3 darab 7N. 3 darab 7 dapat berapa? Dapat 11. Salah. Tekan kalkulator. 3 darab 7 dapat berapa? 21. 21. N dia jangan lupa tulis 21N. Kalau dia 21N, cikgu nak tulis dekat sini. Apa benda yang cikgu jangan lupa tulis? Apa benda yang kita kena tulis? Tambah. Ya, kita kena tulis dia punya simbol. Kita kena tulis dia punya simbol. Ingat tu, setiap nombor tu kalau boleh tulis je simbol dia. Okey, lepas tu cikgu cari dia punya sebutan. Sebutan. Sebutan dia dekat sini 5N sama dengan 21N. Jadi dekat sini kamu boleh je terus selesaikan terus. Tapi cikgu nak susun dulu. Cikgu susun macam mana? Negatif 5N mesti duduk sebelah 21N. Bila kamu nak alihkan 21N, bawa sekali dia punya simbol 21N iaitu tambah. Okey, 18 bawa dia ke belakang. Bila kamu bawa 18 ke belakang, jangan tinggalkan dia punya simbol. Jangan tinggalkan dia punya simbol tambah tu. Akhir sekali, selesaikan. Selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Kita ambil dia punya nombor. Negatif 5 tambah 21. Tekan kalkulator.
Tolak 5 tambah 21 dapat berapa? Cuba tekan 16. kalkulator. 16. 16. 16. 16. Tapi jangan tinggal dia punya N. 16N. Tambah dengan 18. 18 tak boleh diselesaikan sebab dia bukan N. Dia nombor sahaja. Jadi dia 16N dengan 18 sebutan yang berbeza tau. Yang ini ada N. Yang ini tak ada N. Jadi inilah jawapan dia. Ini jawapan nombor 22. Okey, cikgu tak puas lagi. Cikgu akan cikgu nak suruh kamu cuba selesaikan nombor 24. Okey, masing-masing cuba buat soalan nombor 24 merujuk contoh nombor 22 yang cikgu tunjuk kat depan. Okey, buat nombor 24. Okey, cuba buat cuba buat. Okey. Buat nombor 24. Cikgu bagi masa lagi. Okey, dah ada yang dah send. Cuba buat. Kalau kita tak cuba, kita tak akan faham. Tersilap. Okey, cikgu tengah check.
Okey, habis masa habis masa. Okey, cikgu akan buat. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Soalan nombor 24. Okey, tengok kat depan soalan nombor 24. Okey, tengah tengok ke ni? Buka kamera, cikgu nak tengok sikit. Tengah tengok ke? Tengok. Okey, tengok cara cikgu selesaikan Tengok. soalan nombor 24. Okey, yang pertama kita buka kurungan. Buka dia punya kurungan. Macam mana buka kurungan? 10 kurungan ni maksudnya darab. Darab. Jadi 10 ni dia tak ada dalam kurungan. Jadi kita tulis sahaja 10. Kita tulis sahaja 10. Kemudian tolak 5 9N. Tolak 5 darab dengan 9N. Tolak 5 darab dengan 9N. Cara dia adalah kamu tekan kalkulator. Tolak 5 darab 9. Tolak 5 darab 9 dapat berapa? Tolak 5 darab 9 dapat berapa? Tolong tekan kalkulator. Negatif Dapat ke? 45. Ya, negatif 45. Negatif 45. N tu jangan lupa salin. N. Jadi 10. Bila cikgu nak letak negatif 45N ni, jangan lupakan dia punya simbol. Jangan lupakan dia punya simbol. Jadi dia akan jadi 10 tolak 45N. Itu cara dia. Jangan tinggalkan dia punya simbol. Simbol ni benda yang penting. Okey, akhir sekali negatif 5 darab dengan negatif 9. Maksudnya kenapa cikgu bawa sekali negatif? Sebab 5 ni cikgu dia bukan 5. Dia adalah negatif 5. Dia adalah negatif 5. Jadi negatif 5 kurungan tu maksudnya darab. Darab dengan apa? Bukan darab dengan 9, tak. Dia darab dengan negatif 9. Sebab tu kita jangan tinggalkan dia punya simbol. Negatif 5 darab negatif 9 dapat berapa? Tekan kalkulator. 45. 45. Jadi bila cikgu nak tulis 45 dekat sini, jangan lupakan dia punya simbol. Bila 45 sahaja, dia dalam keadaan tambah. Dia dalam keadaan tambah. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi dekat sini, samakan sebutan. Yang nombor je. Yang warna biru tu benda yang sama. 10 tambah 45 kita dapat 55. Tolak 45N ni kita tak ada nak selesaikan dengan apa-apa. Jadi jawapannya bawa saja tulis ke bawah tolak 45N. Ini sahaja jawapan dia. Okey, jujur jujur dengan cikgu. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Yang lain macam mana? Bagus. Yang lain macam mana? Ada nak tanya tak? Tak ada. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Sekarang ni cikgu nak pergi kepada soalan yang susah sikit. Cikgu nak pergi kepada soalan yang susah sikit. Okey. Daripada contoh yang cikgu bagi. Cikgu dah bagi banyak dah contoh. Cikgu harap kamu salin lah. Cikgu cuba untuk memahamkan. InsyaAllah. Tapi kamu kena usaha juga. Kamu tak boleh mengharapkan cikgu je. Kamu kena usaha juga. Okey. Cuba buat soalan yang cikgu bagi yang berada dalam petak ni. Cuba buat soalan yang cikgu bagi yang berada dalam petak ni. Boleh ke? Boleh. Cuba buat. Okey, baik. Cikgu tunjuk satu-satu. Cikgu tunjuk satu-satu tu boleh tengok. Boleh tengok.
Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cubalah untuk buat. Dapat buat tak? Ada tak soalan nak tanya cikgu masa tengah buat ni? Okey, masing-masing buka kamera. Cikgu nak tengok sikit muka masing-masing. Takut ada yang tengah buat sambil baring ni. Buka kamera, Cikgu, buka kamera. Ya, kamera saya ada apa? Tak boleh buka. tak boleh buka. Ayo. Okey. Arif, mana Arif? Haiden tak hantar. Mana Haiden punya kamera? Arif dapat buat tak tu Arif? Tengah buat. Okey. Cepat. Cikgu bagi masa lagi 1 minit. Nik dah hantar dah. Bagus Nik. Hafizul mana muka? Cikgu nak tengok sikit muka Hafizul. Alamak, terus lag ke? Okey. Arif terus keluar. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak cuba kamu cuba buat Okey. Jadi kita ni dah nak habis dah masa. Kita ada setengah jam lagi. Cikgu rasa bukan apa. Cikgu tak sempat nak pergi kepada penyelesaian untuk linear. Cikgu tak sempat. Sebab apa? Sebab kalau cikgu nak pergi kepada linear, cikgu kena kukuhkan kamu punya ni. Jadi cikgu rasa ambil masa sedikit. Sebab memanglah benda baru memang dia ambil masa sikit. Okey, jadi masing-masing cuba tengok dekat depan, cikgu akan selesaikan. Cikgu harap masing-masing boleh tengok dekat depan dan fahamkan satu-satu step yang cikgu cuba tunjuk. Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, masing-masing boleh tengok. Dia kan kurungan. Kurungan ni kan maksudnya darab. Kurungan ni maksudnya darab. Ini kurungan ni. Kurungan ni maksudnya darab. Kurungan ni maksudnya darab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita darabkan. Apa yang darab apa? Nombor dekat luar darab dengan nombor dalam kurungan. Nombor dekat luar kurungan. Nombor dekat luar kurungan darab dengan nombor dalam kurungan. Kalau kamu rasa kamu tak jelas kan, kamu buat macam ni. -9 darab dengan nombor 6n. Mula-mula buat anak panah. Buat anak panah. Tulis apa darab apa. -9 darab dengan 6m. Kita tulis kat situ, jawapan dia kita tulis dekat belah bawah ni. Nombor darab dengan nombor.
Nombor darab dengan nombor. Apa nombor dia dekat sini? Negatif 9. Tulis je dalam kalkulator. Negatif 9 darab dengan 6. Kita tulis negatif 9 darab dengan 6. Tekan je kalkulator dalam kalkulator. Setiap kali kamu tekan kalkulator, jangan tinggalkan dia punya simbol. Simbol untuk 9 ni negatif. Kamu kena bawa sekali negatif tu. Negatif 9 darab dengan 6, kamu akan dapat negatif 54. Jadi dekat sini kamu akan dapat negatif 54. Dia ada M dekat sini. Negatif 54 M. Itu maksud dia. Ada tak soalan daripada daripada cikgu buka darab tu? Negatif 9 darab 6M. Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Haiden ada tak nak tanya soalan dekat situ? Ada. Okey, jelas ke dekat situ cara cikgu buka komen? Jelas. Okey. Okey, yang kedua. Yang kedua, cikgu buat anak panah negatif 9 kurungan ni dalam 3 negatif 3. Negatif 9 darab dengan negatif 3. Tekan kalkulator dapat berapa? Bila kamu nak tekan kalkulator, jangan lupakan dia punya simbol negatif. Negatif 9 darab dengan negatif 3. Kamu bila tekan kalkulator, kamu akan dapat positif 27. Bila kamu nak tulis 27, kamu jangan tinggalkan dia punya positif ni. Positif 27. Ada tak siapa-siapa nak tanya cikgu macam mana dapat 27? Ada soalan tak negatif 9 darab negatif 3 ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Ada soalan tak negatif 9 darab negatif 3? Tak Ada. ada. Okey, cikgu tekan sahaja kalkulator. Kemudian, cikgu tunjuk dekat sini. 6 ni positif. 6 darab dengan 1. 6 darab 1 dapat 6. Dapat 6. Tapi bila kamu nak masukkan ke dalam persamaan ni, kamu kena letak dia punya simbol. Bila dia 6 sahaja, dia sebenarnya adalah positif. Positif 6. Ada tak soalan nak tanya cikgu yang 6 darab 1 ni? Jelas ke? Jelas. Okey, yang Jelas. lain nak dengar suara sikit? Okey. Kemudian 6 ni darab pula dengan 4M. Kita dah darab dengan 1. Kita darab pula dengan 4M. Tengok anak panah cikgu. Tadi negatif 9 darab 1. Lepas tu negatif 9 darab pula negatif 3. Kena buat yang sama dekat 6. 6 darab dengan 1. 6 darab dengan 4M. 6 darab dengan 4M. Tekan kalkulator yang bahagian nombor je. Nombor sahaja. 6 darab dengan 4. Bila kamu tekan kalkulator dapat berapa? 6 darab dengan 4, kita dapat 24. Dia ada M. Kita tulis dia punya M. 24M. Okey, sekarang tengok kepada 6 darab dengan 4M. Ada tak soalan nak tanya cikgu macam mana nak buat? 6 darab 4M ni semua jelas ke macam mana cikgu dapat 24M? Jelas. Okey, yang lain Jelas. macam mana cikgu nak dengar yang lain? Okey. Bila 24M, cikgu nak masukkan ke bawah ni, cikgu kena letak simbol dia. Simbol dia tambah ataupun tolak. Jadi kalau 24M, dia ada simbol tambah. Jadi kita letak tambah 24M. Itu cara cikgu buka kurungan. Cara cikgu buka kurungan. Setiap penerangan cikgu buat satu-satu. Kemudian cikgu susun. Yang ada M duduk dengan yang ada M. Bila cikgu nak bawa turun 54 ni, jangan lupa dia punya simbol tolak. Jangan lupa simbol tolak. Tolak 54M. Yang 24, kalau cikgu nak letak dekat persamaan dekat bawah, jangan lupa dia punya simbol. Tambah 24M. Okey, jelas tak macam mana cikgu selesaikan M tu? Boleh faham tak? Jelas. 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 Okey. Okey, yang seterusnya.
27 dengan 6 ni dikira sebagai sebutan yang sama. Sebab dia tak ada huruf tu. Dia tak ada huruf M. Jadi, kita bawa 27 nak masukkan kepada persamaan. 27 ni tambah. Jangan lupa dia punya tambah 27. Sama juga dengan 6. Bila kita nak letakkan ke dalam persamaan, kita kena letak dia punya tambah 6. Okey. Sekarang fokus kepada dekat sini. Fokus dekat sini. Ada tak siapa-siapa nak tanya cikgu dekat sini? Yang tak faham kat sini sampai sini. Ada tak nak tanya? Tak ada. Okey. Tak ada. Yang lain, cikgu nak dengar suara sikit. Ada tak nak tanya Tak cikgu ada. dekat sini? Okey, tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Okey, sama dengan cikgu ada. selesaikan. Okey, cikgu selesaikan. Tolak 54 tambah 24. Bila kita tekan kalkulator, bila M dengan M kita boleh selesaikan. Apa yang nak diselesaikan? Nombor dia. Tolak 54 tambah 24. Tekan kalkulator, kita akan dapat tolak 54 tambah 24. Kita akan dapat tolak 30. Jangan lupa dia punya M. Okey. Cuba tekan kalkulator masing-masing. Dapat tak tolak 30M? Dapat. Dapat. Tolak 30M. Tekan apa? Tekan nombor ni. Tolak 54M. Ambil pula nombor ni tambah 24M. Kamu akan dapat tolak 30. Lepas tu kamu jangan lupa tulis M dia. Kemudian ni 27 dengan 6. 27 dengan 6. Tekan tambah. 27 tambah 6. Tekan ke dalam kalkulator kamu dapat 33. Tapi jangan lupa letak dia punya simbol. Mesti letak dia punya simbol. Simbol dia adalah tambah. Barulah betul jawapan kamu dekat sini. Tolak 30M tambahlah dengan 33. Sekarang habis dah cara cikgu selesaikan satu-satu. Cikgu nak tanya, ada tak nak tanya soalan dekat sini? Semua jelas ke tentang cara cikgu menyelesaikan? Jelas. Jelas. Okey. Jelas. Okey. Bagus. Fokus tadi. Okey, jadi dengan menggunakan penjelasan cikgu dekat tadi, cikgu nak masing-masing cuba untuk buat soalan yang seterusnya, soalan yang cikgu bagi dekat sini. Okey, tengok kat sini. Cuba buat macam mana cikgu selesaikan dekat soalan tadi. Cuba buat. Okey. Yang ni penyelesaian yang tadi. Yang ni soalan yang berikutnya. Cuba buat. Dah siap send dekat WhatsApp. Tu soalan 28 Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp kalau siapa-siapa ada nak tanya soalan.
Okey, bagus. Dah ada yang send. Tips. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, betul. Bagus. Okey, habis dah masa. Okey, bagus. Okey, habis dah masa. Cikgu akan tunjukkan jawapan dekat depan. Cikgu nak masing-masing tengok macam mana cikgu selesaikan. Nombor 28. Nombor 28. Okey, tengok kat sini. Yang pertama adalah kita buka kurungan. Buka kurungan. Selepas kita buka kurungan, macam mana nak buka kurungan? Okey, nombor 5 ni darab dengan yang dalam kurungan. 5 darab negatif 2N. 5 darab negatif 2. Nombor darab nombor. Dapat negatif 10N. Kamu kena tekan kalkulator lah kalau kamu rasa kamu lemah lagi. Sama juga dengan cikgu. Kadang-kadang cikgu tekan juga kalkulator. 5 ni tekan darab dengan negatif 2. Kamu akan dapat negatif 10. N jangan lupa salin. Itu kurungan yang pertama. Okey. Dah situ, 5 ni kena darab pula nombor yang kedua dalam kurungan. 5 darab dengan 4. 5 darab 4 dia dapat 20. Bila kamu nak masukkan 20 ke dalam persamaan ni, jangan lupa tulis dia punya simbol. Tambah 20. Itu cara dia. Untuk kurungan pertama, jelas ke? Boleh faham ke untuk kurungan pertama? Ya. Okey. Kurungan kedua, 2 darab N. 2 darab dengan N, dia akan dapat 2N. Cikgu tulis 2N. Bila cikgu tulis 2N, jangan lupa dia punya simbol. Tambah 2N. Setiap jawapan selang-seli dia mesti kena simbol. Simbol mesti dekat tengah. Simbol mesti dekat tengah. Simbol mesti dekat tengah. Simbol tu wajib ada. Lepas tu, apa yang kita kena buat? Darab pula dengan nombor yang kedua. 2 darab 3. 2 darab 3 dapat 6. Tulis 6. Tapi jangan lupa letak dia punya simbol. Kamu kalau tak letak dia punya simbol, terus salah. Terus salah. Okey. Habis dekat situ. Cikgu dah buka dah kurungan. Yang kedua, dekat sini cikgu tentukan sebutan. Cikgu tentukan sebutan. Sebutan apa? Yang ada N. Duduk dengan yang ada N. 10. Bila cikgu nak alih 10, jangan lupa bawa tolak dia. Tolak 10N. Sama dengan 2N. Dekat sini ada tambah 2N. Okey, akhir sekali. Yang tak ada N, samakan dengan yang tak ada N. 20 ni tambah 20. Yang ni tambah 6. Jadi dekat sini cikgu selesaikan. Tolak 10 barulah kita boleh selesaikan lepas kita dah lepas kita dah susun, kita selesaikan. Susun. Okey, negatif 10 tolak 10 tambah 2N, kita akan dapat tolak 8N. Tambah 20 tambah 6, kita akan dapat tambah 26. Inilah jawapan dia. Ini adalah jawapan dia. Jadi cikgu harap masing-masing jelaslah. Kita pun dah nak habis dah, masa lagi 10 minit. Tapi cikgu tak naklah kalau cikgu kita habiskan kelas,
Kita habiskan kelas, ada kurang jelas lagi ke, ada yang tak faham lagi, cikgu tak nak macam tu. Cikgu harap habis je kelas ni terus boleh faham. Okey, dekat nombor 28 cikgu buka soalan. Jelas ke untuk nombor 28 ni? Untuk soalan nombor 28 ni jelas ke? Cikgu nak tanya. Jelas. Okey. Sekarang kita pergi kepada penyelesaian nombor 30. Masing-masing boleh tengok nombor 30. Mana nombor 30 ni? Banyak dah kita buat. Banyak page dah. Okey. Tengok nombor 28 yang cikgu buat nombor 28 tu. Cuba buat soalan 30. Ni dah last dah soalan kita. Ini dah last dah soalan 30. Okey. Kalau siapa-siapa ada nak tanya, tanya je Tanya je, jangan risau. Cikgu bagi masa lagi 2 minit. Cuba untuk buat 2 minit lagi. Okey, bagus. Ramai yang dah send. Okey, bagus. Cuba untuk buat, cikgu bagi masa lagi. Sikit lagi ni. Tolak 8 darab 8N.
Tolak 8. Tengok ni, cikgu buat. Ni tolak 8 darab dengan 8N. Tolak 8 darab dengan 8, kita akan dapat negatif 64. Kalau kamu tersilap satu je simbol, jawapannya terus salah. Okey, cuba buat lagi. Okey. Habis. Cikgu akan kena lagi 1 minit. Okey, kejap. Okey. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, bagus. Bagus. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Ini adalah cara menyelesaikan. Okey, tengah tengok ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Tengah tengok. Okey, bagus. Kalau siapa-siapa tengah buat lagi, send je. Okey, tengok ni. Cikgu akan padam. Cikgu akan selesaikan. Tapi baguslah. Cikgu dah nampak dah tu. Dah nampak dah tu cara nak buat tu. Negatif 7 darab dengan N. Kita akan dapat negatif 7N. Maksudnya dekat sini N ni belakang dia ada 1. Negatif 7 darab dengan 1 dapat negatif 7. N tu jangan lupa. N ni tinggalkan. Seterusnya negatif 7 darab 3. Negatif darab 3 kita akan dapat negatif 21. Tulis negatif 21 dekat sini. Kemudian negatif 8 darab 1. Negatif 8 darab 1 ni cara tekan kalkulator. Kita akan dapat negatif 8. Jangan lupa, jangan tinggalkan negatif tu. Tulis negatif 8. Akhir sekali, negatif 8 darab dengan 8N. Negatif 8 darab 8. Cuba tekan kalkulator, dia akan dapat negatif 64. Ini N. N ni boleh terus tulis. Jadi dekat sini kita akan dapat negatif 64N. Kemudian, cikgu samakan sebutan. Cikgu samakan sebutan. Yang ada N dengan yang ada N. Yang tak ada N dengan yang tak ada N. Jadi dekat sini, yang ada N dulu, cikgu susun negatif 7N dengan negatif 64N. Yang tak ada N, negatif 21, negatif 8. Barulah kita selesaikan. Negatif 7 dengan negatif 64. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator negatif 7 dengan negatif 64. Bila kamu tekan kalkulator, kamu dapat negatif 71. Tapi, dah selesai. Selesai pula yang ini. 21, 28. Tekan je sebiji dalam kalkulator, negatif 21, negatif 8. Kamu akan dapat negatif 29. Yang ni N. Jangan lupa. Ini N. Jadi jangan lupa tinggalkan dia punya N. Inilah jawapan untuk soalan 30. Ini adalah jawapan untuk soalan 30. Okey, masa kita lagi 2 minit. Cikgu nak tanya kamu. Kamu nak jawab lagi satu soalan ke? Dah cukup sampai situ sahaja. Cikgu okey je kalau kamu nak jawab lagi satu soalan. Cepat bagi tahu cikgu. Ayo, tak nak jawab. Dah. Okey, dah cukup sampai situ. Okey, cikgu takut je ambil masa lebih. Tapi kalau kita dah sampai sini, cikgu harap kamu boleh faham macam mana setiap step dia. Setiap step yang cikgu tunjukkan tu, kamu kena faham. Sebab setiap step yang cikgu tunjukkan tu, dia berulang je. Benda yang sama, benda yang sama, benda yang sama. Sebab tu dekat sini, cikgu panggil dia algebra. Benda yang latihan. Okey. Jadi, kalau sampai situ sahaja, dah kan? Kalau sampai situ sahaja, cikgu nak ajak kamu semua yang berapa orang dalam ni, berapa orang untuk datang kelas cikgu esok malam. Cikgu akan terangkan juga benda yang sama. Cikgu akan terangkan juga benda yang sama. Boleh ke datang esok? Ke tak nak dah datang esok malam? Fika nak datang ke esok malam?
Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Anik nak datang ke esok malam? Boleh je. Boleh je. Kristina nak datang ke esok malam? Tengok dulu cikgu. Tengok dulu. Okey, kalau siapa-siapa yang rasa macam dia confused lagi hari ni, kalau dia dah okey, mantap. Okey, tak apa sebab esok malam cikgu ajar benda ni juga. Cikgu ajar benda ni juga, sama sahaja. Tapi kalau kamu rasa nak kukuh kan, sambil-sambil tu, bukalah kelas time-time tengah tengok TV ke, kamu je lah. Time-time ni bila kamu nak fokus, okey fokus. Okey, jadi cikgu harap masing-masing boleh faham lesson kita pada hari ni. Jam pun dah menunjukkan pukul 10.30. Okey. Jadi cikgu harap sangat jelas bahagian ungkapan algebra sebab cikgu nak selesaikan persamaan linear pula lepas ni. Okey, semua sampai situ sahaja. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Terima cikgu. kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.